Oh bila kita bersama. Selamat pagi kepada anda semua. Hari ini anda akan bersama dengan saya, Fiona dan juga Muaz. Kita apa khabar, Teh? Boleh nolong kami sih? Tinggi nar semangat kita juga. Saya sebenarnya, Fiona, tengah duk belajar bahasa Sarawak ni. Sebab, yelah, bahasa Sarawak ni antara bahasa yang saya suka nak belajar. Cuma banyak kali belajar, lepas tu lupa. Banyak kali belajar, lepas tu lupa. Sebab Muaz tak praktis. Itulah kena pergi ke Sarawak, sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang ada di Sarawak. Betul. Kat sini pun ramai juga. Cuma dalam PKP ni, kita nak pergi jumpa diorang pun tak boleh. Okey, kalau Muaz suka belajar bahasa Sarawak macam Fiona, ada tak belajar bahasa-bahasa lain ataupun dialek-dialek lain? Macam dialek Kelantan ke, Kedah ke? Bingo, you are right. Fiona sebenarnya tengah cuba-cuba lah untuk nak belajar dialek Kelantan. Okey. Kenapa gelak? Salah ke? Antara yang dah belajar? Anda dah belajar macam berebo, kawe. Betul? Berebo, kawe. Betul, ni macam Kelantan Siam lah. Tapi itulah uniknya kita berada di Malaysia ni kan. Kalau kadang-kadang bila kita marah, kalau saya tengok orang marah, dia akan cakap utara tau. Hanya buat aku marah, aku memang tak boleh buat orang marah ni. Jadi dia boleh berubah mengikut dialek masing-masing. Tapi macam saya, sebab saya berasal dari Johor. Jadi kita memang cakap Johor lah. Johor punya dialek macam mana? Mungkin saya punya persepsi salah sikit. Okey, dia macam ni. Apa khabar semua Semua okey jadi macam mana? Nak pergi bandar ke Adakah sama macam kita cakap muar dalam Johor juga? So betul. Dia punya cara sebut pun sama jugalah kan? Betul. Mari kita bergambung. Dia ada banyak O kat belakang bandar. Okey. Tapi itu mengikut keadaan di sana lah. Dan pada hari ini kita semua sudah maklum bahawa dalam kita PKP ni, kita memang kadang-kadang tengok YouTube tu, kita tengok orang boleh macam-macam dialek, boleh macam-macam bahasa, kita rasa sangat-sangat unik. Macam-macam Fiona sendiri pun, dia ni pun kahwin mix kan? Betul. Jadi macam mana Fiona? Ada orang tanya, Fiona ni seronok tak kahwin mix ni? Apa agaknya sesuatu yang boleh Fiona kongsikan bersama kami? Memang seronok kahwin campur ni sebab apa? Pertama sekali kita boleh berkongsi perayaan, berkongsi makanan. This is the best lah. Macam Fiona sendiri, Fiona boleh bukan saja makan makanan Melayu, tapi Fiona boleh juga belajar untuk membuat masakan-masakan Melayu. Itu yang unik. Alright. Jadi untuk anda, kita akan bawakan pada hari ini uniknya negara kita Malaysia. Ada pelbagai perkongsian lagi, bukan saja dari segi dialek tapi dari segi nama-nama yang ada. Kami akan bawakan untuk anda kejap lagi. Cuma waktu ini kita nak update kepada anda status COVID-19 yang telah pun dikongsikan semalam. Betul. Jom sama-sama kita saksikan. Kemungkinan mungkin anda tak sempat untuk usah-usah tengok nombor semalam. Semalam kita tengok kes baharu yang telah dicatat adalah sebanyak 19,550 kes baharu. Kalau kita tengok rata-rata beberapa hari ini yang kita punya kes baharu dalam keadaan 19,000, 20,000 lebih, turun naik dekat situ. Tapi apa yang saya boleh cakap, syabas kepada kebanyakan rakyat Malaysia sudah pun melengkapkan 2 dos vaksin. Jadi bagi anda semua yang walaupun dah lengkapkan 2 dos of vaksin, masih lagi jaga diri dengan baik-baik. Pergi beli barang dekat luar ataupun pergi kerja. Ramai sekarang ni dah mula pergi ke pejabat untuk bekerja. Jaga SOP, jangan sesekali leka. Okey, begitu juga untuk anda yang berada di Lembah Kelang. Kita semua sudah maklum bahawa dah beralih ke fasa 2 ni. Saya dah tengok semalam ramai orang dah mula berkelah dan sebagainya. Sila jaga SOP anda, okey? Dan selain daripada itu juga kami nak berkongsikan bersama dengan anda bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu Allahyarham Tan Sri Zaman Han Rahim Han meninggal dunia di IJN semalam dan perkara itu telah pun disahkan oleh pengerusi Jawatankuasa Pemandu Majlis Perundingan Melayu yang juga bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar, dan menurutnya jenazah telah pun dibawa ke Masjid Bukit Aman untuk disembayangkan. Dan untuk pengetahuan anda semua, Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Selangor dari tahun 1975 sehingga 1978 dan menamatkan perkhidmatan dalam pasukan beruniform sebagai Ketua Pengarah Penjara pada tahun 1997. Jadi salam takziah dari kami di Borak Kopitiam kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Tan Sri Zaman Han Rahim Khan. Semoga Allahyarham ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Baik, selain daripada itu juga kita nak terus bawa kepada anda, kalau awal tadi kita dah bercerita mengenai keunikan yang ada di Malaysia. Jadi
kalau sebut mengenai makanan pun sama juga. Di Malaysia ni ada macam-macam menu makanan dan kalau orang luar datang ke negara kita pun dia kata itulah dia antara sebab dia nak datang balik ke Malaysia sebab pelbagai makanan yang ada. Sebab itulah kita cakap macam Fiona sendiri, Fiona sangat bangga dengan negara kita sebab macam Fiona pernah ada kawan daripada luar negara yang memang datang ke Malaysia sendiri untuk makan makanan Malaysia. Tapi sebut tentang luar negara, kita ada seorang sahabat, ada seorang kawan yang berada di talian bersama dengan kita sekarang. Ni kawan Fiona ke? Bukan kawan Fiona. Mungkin lepas ni boleh berguru lah dengan beliau. Okey. Sebab kita semua sudah maklum bahawa dia ni pernah dikongsikan oleh ramai media oleh kerana dia boleh kecek Kelantan. Aiman kecek Kelantan dan dia pun ada YouTube dia sendiri. Dan sekarang kita bersama dengan Aiman yang berada di UK ya? Aiman berada di UK? Long ni ada UK. Okey. Aiman, kejap kita cuba untuk kecek Kelantan. Mu try cakap tak? Kecek Kelantan. Try. Okey. Aiman, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kita boleh panggil Abang Aiman lah Abang Aiman. Kecek Kelantan sokmo. Jadi mungkin ramai yang nak berkenalan dengan Aiman ni. Macam mana Aiman boleh kecek Kelantan ni? Belajar dari mana? 4 tahun kawan duduk Kelantan. Lepok dengan sains-sains. Dia tak boleh kecek Inggeris. So I must not sign, not must to learn Kelantan, learn kecek Kelantan, not sign. Not sign. Okey. Not sign. Nak berkawan. Nak berkawan. Sorry Abang Aiman, Fiona jam sikit. Jam a bit. Ambil masa sedikit untuk nak digest semua kan. Tapi kalau nak tahu kan, sebab setahu Fiona, dialek Kelantan ni memang susah untuk kita nak praktis kan, nak belajar dan sebagainya. Masa mula-mula Aiman belajar tu, ada tak menghadapi kesukaran ataupun tidak? At the fingertips je boleh belajar, boleh mahir. Fiona, bahasa Melayu boleh faham sikit je. Boleh Kelantan boleh faham, boleh tanya soalan Kelantan boleh. Ini yang problem ni. Masalahnya kita dua-dua ni tak boleh cakap Kelantan, tak boleh kecek Kelantan. Tak apa, kita speak international pula. International nanti Aiman akan terus tukar dalam dialek Kelantan. Okey, Fiona tanya dalam bahasa Inggeris. Okey, Abang Aiman jawab dalam bahasa Kelantan. Dialek Kelantan. Boleh? Bagus. Okay. So I just want to ask, because we all know dialect Kelantan is kind of hard for us to master. So, do you have any difficulty initially when you started learning bahasa dialect Kelantan? Difficulty has ada bunyi ko ra. And tak ada resource. Google tak ada resource belajar Kelantan, ko buku tak ada. So boleh belajar kecek saja. Only can learn from speaking. Practice. Sebab itulah Muaz tadi awak nak belajar dialek bahasa Sarawak. Betul. Kena praktis. Tu, dek kawan-kawan all your friend dekat UK bila dia dialek Kelantan dia dengar mu kecek Kelantan, how their reaction? Dia suka lah. Sains ni sporting belaka. Sporting. Ini antara apa yang dikongsikan di YouTube Aiman Saya ni suka makan makanan Kelantan, makan budu, suka semua. Paling penting sains sport kawan kecil Kelantan. Sama kawan lah, suka belajar. Okey. Malaysia's tallest tower is the Petronas Twin Towers. Betul ke tak? True or false? I think yes. Yes. I think the tallest tower is Petronas. Yay! Okey. Wow. Apa? Betul ke tak? Betul ke tak? Sini ada banyak strawberry, ada blackberry. Okey. Aiman, setahu saya tengoklah dekat Instagram Aiman. Aiman ni macam tengah belajar di Barat belajar di Barat. Buat live dengan Poi Gasing. Esok ada juga. Hari ni ada juga.
Wah. Boleh muterai sikit? Boleh muterai dikit barak sikit? Oh, show sikit lah. Demo sikit. Anak tupai Julai mak teh Kuda perut lapar Jalan cari makan Jalan cari makan. Oh. Hebat. Aduh. Itulah dia kalau kita tengok kan memang saya sendiri rasa sangat-sangat bangga kalau kita tengok memang Fiona sendiri tak pandai nak kecek Kelantan tapi Aiman boleh master belajar dalam masa berapa tahun? 4 tahun ataupun sebelum 4 tahun tu dah memang mahir dah. 2 tahun boleh kecil sikit. Vocabulary 4 tahun. Boleh kecil 4 tahun. Secara sempurna. Mantap. Okey. Kalau tengok sekarang ni banyak YouTube yang dikongsikan Aiman kecek Kelantan. Jadi why Aiman membuat YouTube untuk nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada all your friend dekat UK or ada juga kawan-kawan di Kelantan? 4 tahun dari Kelantan. Berubah hak kawan belajar sebelum ni, kawan belajar fahami bahasa Kelantan dan belajar tentang agama. Lepas tu balik UK, kawan sambung lagi hak gapo, hak kawan belajar di Kelantan. Okey. Kawan kena belajar lagi tentang agama Islam gitu. I bring back. Faham. Tapi macam Fiona jam sikit. Kiranya Fiona bila dia dah belajar kat Kelantan tu, dia bawa balik untuk letakkan dalam YouTube. So that benda tu tak putus lah. So berpanjangan dah belajar dia punya cara kehidupan, makanan di sana. Jadi dalam YouTube ni kita boleh tengok kan. Sebab tu dekat UK tu pun diteruskan dalam YouTube. Tapi Muaz sebut pasal makanan ni, Fiona nak tanya Aiman ni. Aiman ada ajar kawan-kawan Aiman untuk makan makanan Kelantan dekat Kelantan. Antara contohnya macam makan budu. Ada. Budu. Sini. Kedai dok jual budu gapo. Tapi boleh beli online. Mahal sikit. Gila mahal. Ada ajar kawan. Ini video dia Aiman ajar kawan-kawan untuk makan budu. Oh. So kita tengok macam mana dengan reaction kawan-kawan bila mereka makan budu. Oh, dia sporting, dia suka. Dia suka. Tapi ada soget bau kuat bau ikan. Dia tak suka bau ikan. Oh, sebab kuat kan. Nampak tu. Yelah bukan semua benda yang boleh. Macam saya sendiri pun kawet tak makan budu. Samalah kawet. Kawet pun tak makan budu. Kawet tak makan budu. Tak boleh masuk makan, tak boleh kena. Selain daripada budu, Aiman suka makan apa lagi? Makanan Malaysia. Ataupun makanan Kelantan lah. Ada dah. Kopok leko. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Nasi dagang suka. Ada seorang sini dia jual. Boleh beli. Dengan apa lagi Maggi lah. Maggi. Itu dia paling rindu tu. Maggi. Okey. Itu mi. Sebab kat Kelantan ni kita tahu kan dia punya food dia pun ialah dekat-dekat dengan siam dan sebagainya kan. Tom yam pun tak suka? Tom yam. Boleh masak diri. Boleh. Beli kedai Thailand, kedai Thai boleh beli tapi rasa tak sama. Okey. Alright. Okey, kejap. Aiman, saya nak tanyalah. Awak tak nak balik Malaysia lagi ke? Bila nak kelik Kelantan Betul tak? Saya tanya tu. Not try. Tahun depan PKP habis, not try. Tahun depan boleh 1 ke boleh 2. Dah ni gini. Tahun lepas my plan nak pergi UK 2 minggu. Jumpa mak ke apa. Setahun dah di sini. Setahun dah. Dia punya plan asalnya nak 2 minggu je. Pasal dah setahun. Nak 2 minggu. Setahun di sini. Nak tunggu border buka. Border buka.
Masuk terus. Hopefully lepas ni soon boleh buka lah. Sebab apa? Ada soalan nak tanya ni. Okey, ni mu rindu kat Kelantan ni sebab apa? Dah ada gewek ke? Kejap. Gewek tu saya rasa saya tahu siapa. Saya tahu, saya nak sebut, saya nak bagi tahu satu Malaysia. Okey, tahu. Siapa? Gewekmu itu adalah Mek Yun kan? Saing. Dia ajar kecil Kelantan. Saing. Kenapa Aiman muka sudah merah-merah? Panas kah? Itulah kan. Berindulah. Saing. Ya, tapi itu mungkin okeylah, tak apalah. Nantilah Aiman bagi tahu kita. Tapi nak tahu juga adakah macam Aiman buat live dengan Mek Yun macam ni adalah cara untuk Aiman kekalkan ataupun praktis supaya bahasa Kelantan tu tak adalah macam hilang. Two-way communication lah. Sorry. Dok behar. Okey, tak apa. Bikin British please. Okay, my question was, okay, I saw you did some live with Mek Yun, for example. Okay. Is that the way for you to actually to maintain, to be able to communicate in dialect Kelantan? One of the ways? Yeah. Kira dialek Kelantan tak ada resource nak belajar. So buat live dengan Mek Yun, kau baca komen dekat YouTube, boleh ambil feedback, would improve, not improve. Okay. Jadi sekali lagi kalau ada yang nak berkenalan dengan Aiman, can you share your IG or YouTube untuk nak subscribe? YouTube saya Aiman Kecil Kelantan. Dalam channel tu pergi dengan Sain, pergi tengok kampung sini, Sain belajar Kelantan, kau makanan Kelantan. IG Aiman Nasir 01, Aiman Nasir 001. Okay. Facebook ada juga Aiman Nasir Official. Facebook Aiman Nasir Official. Aiman Nasir Official. Dia dah macam artis tau. You. Dia macam selebriti tau. Yes. Bukan artis. Apa-apa. Thank you Aiman Thank you, sebab Aiman. sudi bersama dengan kami di awal pagi ini. Stay safe Terima kasih Muaz. Terima kasih Fiona. Terima kasih Muaz. Okay. Sekali lagi. Last. Dikit Barat. Sekejap lagi nak perform kan? Okay. Last. Boleh. 3. Anak tupat. Ada seekor anak tupat. Perut lega, perut lapar, jalan cari makan. Sambung. Jalan cari makan. Thank you. Terima kasih Aiman. Betul. Terima kasih Aiman Kecik Kelantan. Sebenarnya kalau kita pun boleh Kecik Kelantan seronok tu. Betul. Sebab itulah kita cakap macam kita sentiasa disarankan untuk belajar lebih banyak bahasa. Apa kata kita belajar dulu dialek-dialek kita yang ada dekat dalam negara Betul. kita. Sebab tu Aiman pun kata dia kena ada kawan sparring partner untuk kita praktis kan. Kalau kita belajar kat YouTube je lepas tu kita tak ada orang nak praktis tak boleh. Betul. Macam kita nak cakap Mandarin juga kan. Dengan Fiona ni saya belajar daripada awal sampai sekarang tak dapat nak belajarnya. Itulah saya marah ni. Saya suruh awak praktis dengan saya, awak tak nak. Sebab itulah tak dapat nak master Mandarin. Cikgu kena garang. Kena garang tak ni? Tak garang sangatlah. Okey, ni ada satu video ni. Sebab dia garang lah ni. Bapak dia nak pergi kerja pun tak boleh. Oh, ya ke? Ya. Bukan saya Walaupun saya cekap pinggang macam tu. Macam budak yang viral ni. Dengan ceritanya bapak dia nak keluar pergi kerja. Tapi sebab anak-anak kita ni bagus. Dia dah tahu. Jangan keluar rumah. Ada COVID. Inilah dia garangnya macam siapalah agaknya Tapi kalau kita tengok memang pandai anak kecil ni. Cuba kita tengok dulu video dia. Ada tak suara dia? Tu. Hentak kaki lagi. Akhirnya dia terpaksa lepaskan bapak dia juga sebab bapak dia memang betul-betul nak pergi kerja.
Kan sekarang ni memanglah kalau kita tengok momen-momen yang sweet macam tu, anak-anak kita memang macam tu. Sebab yang bagusnya daripada kecil lagi kita dah terapkan jangan keluar rumah kalau tak penting, ada COVID di luar berbahaya, bagus. Betul. Jadi sampai kita nak pergi kerja pun dia kata no jangan keluar rumah. Jadi itulah dia, SOP harus dijaga. Dan sebut mengenai bahasa ni, ada satu lagi video yang viral dengan ceritanya dia bukan 1-2 bahasa, ada 7 bahasa, Fiona. 7 bahasa. Inilah dia anak gadis yang telah pun dilahirkan dan dibesarkan di Switzerland. Hebat. Dan kalau kita tengok sebenarnya sebelum ni ada tular video beliau bercakap dalam 7 bahasa yang berlainan. Sangat-sangat menakjubkan. Walaupun jomlah kita dengar sedikit. Tak percayalah. Tak percaya? Ni dengar. To the last one. Saida und bin nervös. Ich bin in der Schweiz geboren und auch in der Schweiz Ni aufgewachsen. Switzerland. Und ja, ich rede Schweizerdeutsch, ich rede auch Standarddeutsch oder Hochdeutsch. Jetzt lebe ich gerade in Malaysia und ich will so gerne jetzt wieder, so gerne aber in der Schweiz wieder zurückgehen. Ich bin Saida und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade in Malaysia und ich wohne jetzt gerade in Malaysia, aber ich bin in der Schweiz geboren. Und ich rede fast nie Hochdeutsch oder Standarddeutsch. Okey. Best kan? Boleh berbahasa dalam macam-macam bahasa. Betul. Difahamkan selain daripada itu juga dia boleh France, Cina dan juga bahasa Itali. Memang dia cukup fasih. Jadi itulah dia keunikan untuk saya rasa generasi baru ni memang lebih hebatlah sebab semua ibu bapa nakkan third language diletakkan ataupun diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi oleh kerana mereka ni bijak, kadang-kadang bukan third, dia dah 4, 5, 6, 7, 8 dah. Jadi bagus benda tu, memang permudahkan kita lah untuk pergi ke mana-mana. Betul. Jadi sekarang ni kita dah tengok dah macam-macam orang boleh bercakap macam-macam bahasa. Apa kata anda pula yang ada di rumah? Adakah anda juga sama macam mereka boleh bercakap lebih daripada 2 bahasa? Jom kongsikan bersama kami di ruangan komen yang ada di Facebook Borak Kopi Diam. Dan sekarang ni kita akan berehat sebentar. Sekejap lagi sekembali kita akan bawakan lebih banyak lagi konten-konten menarik mengenai keunikan rakyat Malaysia untuk anda semua. Alright, terus bersama kami di Borak Kopi Tiam. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Negara bersatu, negara berjaya, Malaysia prihatin, aman sejahtera. Buat seluruh rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama menyemarakkan lagi ikatan perpaduan sesama kita. Banggalah dengan tanah airmu. Jadilah generasi penerus bangsa yang cintakan tanah air. Selamat Hari Malaysia! Marilah kita bersama-sama bersatu hati dalam usaha menamatkan COVID-19 ini. Saya sayang Malaysia, selamat Hari Malaysia 2021. Nanti saya akan perbagi saya punya dialek Kelantan. Oh, okey. Biasalah tu, kita pun memang tengah belajar. Ya. Jadi macam saya dengan Fiona pun memang tak betul-betul boleh kecek Kelantan. Dalam tak banyak-banyak apa. memang saya suka rasa kecek Kelantan dengan Sarawak ni memang susah sikit. Tak apa, kita belajar. Kita belajar, betul. Kan? Tapi ni, selain daripada kita nak bagi tahu dekat Malaysia ni, uniknya kita ada pelbagai perayaan. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai dialek dan sebagainya. Betul. Malaysia juga sangat-sangat uniknya dari segi sifat-sifatnya. Antara contohnya, sehariannya mereka mungkin akan tanya kawan-kawan yang baru kenal dekat luar. Soalan pertama yang akan tanya, dah makan belum? Walaupun tengah makan. Okey, itu adalah Malaysia. Lepas tu, kalau tengah basuh kereta, lama tak jumpa. Tengah buat apa tu? Basuh kereta, bang. Tapi itu adalah keunikan negara kita Malaysia. Betul. Sebenarnya kita ni kalau boleh memang nak berborak. Tapi kadang-kadang caranya tu tak tahu. Tapi tak apalah, kita dah faham sangat. Kalau dia tanya tu, sebenarnya nak mulakan perborakan tu lah. Betul. Perbicaraan tu. Selain daripada tu, sekarang ni tibalah masanya Fiona nak bagi tahu Muazzam juga anda semua yang ada di rumah. Di Malaysianya juga ada rakyat Malaysia, individu-individu yang mempunyai nama yang cukup unik. Okey, saya pernah dengar nama Merdeka. Saya pernah dengar nama Malaysia. Lepas tu hari ini kita akan bersama dengan keluarga besar yang cukup hebat, iaitu kita ada keluarga Tun Kamalul. Yang difahamkan nama anak-anak dia memang cukup unik. Anda tak percaya? Kami bawakan untuk anda pada hari ini nama yang luar biasa. Kalau dululah saya kenal diorang ni sebagai kawan saya, bangga saya kawan dengan diorang. Betul. Selamat pagi.
Selamat pagi. Wow, lengkap satu keluarga semua dekat sini Ya, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita tengok Salam kan. sejahtera Malaysia. Wow, sangat-sangat meriah. Okey, memang ramai orang dekat satu skrin ni. Mungkin Tun Kamalul boleh kenalkan ataupun masing-masing kenalkan diri kepada kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah. Tun Kamalul lah sebagai seorang bapa kenalkan anak-anak dia dengan nama penuh sebab selalunya ayah yang berikan nama tu. Silakan. Jom. Okey, nama saya Tun Kamalul Zaman. Saya berasal daripada negeri Perak, Kuala Kangsar. Hello orang Ipoh, orang Kuala Kangsar, orang Perak. Hello. Dan isteri saya Victoria Riera Sanchez dari Venezuela. Isteri saya. Dan sebelah yang ke kiri tu anak saya Tun Abdul Luis Zaman Riera. Hello. Yang atas sikit tu Tun Maria Cristina Zaman Riera. Dan sebelah Maria adalah Tun Mede Esmeralda Zaman Riera. Wow. Dan yang paling kanan atas sekali adalah Tun Merdeka Victoria Zaman Riera. Dan Hari Malaysia yang kita akan sambut pada 16 September adalah Tun Malaysia Venesia Zaman Riera. Wow. Sebenarnya ketika Tun Kamalul memberitahu nama-nama anak-anak dan juga isteri, naik bulu roma saya. Rasa macam, Okey. It's like so inspiring. Alright. Jadi oleh kerana kita sebut mengenai Hari Malaysia ni, kita bersama dengan Tun Malaysia dulu. Sebab saya yakinlah bila membawa nama yang unik ini, mesti ada pelbagai cabarannya juga, terutamanya masa belajar-belajar dulu. Yelah, kalau kita nampak korang kita nama pelik sikit kan, nama lain. Hai Malaysia, kita nak panggil dia apa? Hai Tun, hai Malaysia. Jadi Tun Malaysia mungkin boleh kongsikan pengalaman tu. Banyak kali lah kena sebab diorang akan dengan nama penuh saya. Lepas tu diorang akan tanyalah, saya nak panggil Venesia ke, nak panggil Tun ke, nak panggil Malaysia. Malaysia je lah. Sebab memang saya dah biasa dengan nama tu, so ikut je lah. Okey, kita nak tanya Tun Kamalul lah. Kenapa boleh ada tercetusnya idea nak menamakan anak-anak dengan nama yang begitu unik? Sebab saya adalah orang Malaysia yang sangat taat dan setia kepada negara. Malaysia adalah negara kami. Dan juga anak-anak saya adalah rakyat Malaysia dan rakyat Venezuela. Jadi saya akan kuatkan mereka sikit ke arah kesetiaan kepada Malaysia. Jadi itulah konsep untuk menguatkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada negara Malaysia. Itulah prinsip saya. Jadi Tun Abdul Luis antara adakah anak lelaki tunggal? Betul Sorry? Adakah awak anak? Are you the only boy in the family? I'm the only boy. I'm the lucky one. The lucky one. Okey. Kalau kita tengok kan, nama ada Tun Malaysia, Tun Merdeka, Tun Mede. Tapi kenapa nama anak yang lain, nama dia bukan dari segi macam berkait rapat dengan negara Malaysia. Macam kita ada Tun Maria, kita ada Tun Luis. Okey. Sebab kita ada dua sahaja, Malaysia dan Merdeka. Masa-masa mak dia mengandungkan Malaysia, saya ada satu poster Masjid Biru Negeri Shah Alam. Di bawah poster tu tulis nama Malaysia. Masa tu Victoria tengah mengandungkan Malaysia. Jadi dia bertanya, nama Malaysia tu cantik kan? Okey, letakkan nama Malaysia lah. Tapi dengan condition letak second name Malaysia, Venesia. Venesia adalah nama Latin untuk Venezuela. Sebab tu namanya Tun Malaysia Venesia. Maksudnya Malaysia dan Venezuela. So fair kan? Victoria tak adalah nak hanya you je letak nama Malaysia, I pun nak letak my country juga. Dia kata apa letak nama Malaysia, nama saya pun negeri saya pun letak juga, dia kata. Okey, Venezuela letak nama. Okey. Jadi la pequeña Venecia. Venice adalah small town di Itali, Venesia. Jadi semasa Christopher Columbus explore Venezuela, dia nampak rumah-rumah di atas laut tu kan. Jadi dia kata, oh ni macam Venice, the small Venice Itali. Jadi kita kenal nama negeri ini Venesia. Jadi Venezuela dapat nama Venice.
Venesia dan di Venezuela. Jadi Malaysia dapat nama dia Malaysia Venesia. Okey. Jadi Fiona, kalau kita sebut Tun Merdeka pula, saya rasa kalau bila kita laungkan Merdeka ni, Tun Merdeka akan cakap, ya ada, you call me ke? No, saya cakap Merdeka. Kan? Jadi Merdeka macam mana? Saya rasa ni salah satu nama yang unik juga. Jadi macam bagaimana agaknya pembawakan you lah kat mana-mana saja, apa agaknya perasaan you, kita nak tahu juga kan. Yalah, your dad dengan your mom dah bagi nama ni atas reason diorang sendiri. Jadi macam mana you bawa nama Merdeka ni? Sebenarnya rasa pelik lah sikit. Ya. So, kalau diorang kata Merdeka macam apa ni? Shouting my name. Dah panggil. Siapa ni? Masa kecil I macam siapa lah dia ni? Tapi sekarang I faham lah benda ni unik. So dia rasa okay lah, my name cool. Yeah, cool. That's the word. Yeah. Right. Cool, yeah. Okay, mungkin nak tanya juga dengan Tun Mayday. Apakah perasaan Tun Mayday apabila macam di saat macam dia tahu, okay, why my dad nama saya Mayday? Well, I guess it's I feel like I embrace it even though I'm not really what they mean. Like people always say Mayday, 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 like from you see in the movies. And it's just like, yeah, I would help you, but I can't. Wrong with that. Like I have so many people doing the same joke over and over again. I'm already used to it. Okey, I rasa masa sekolah memang diorang akan buat joke, tapi bila diorang dah besar semua dah lawa-lawa, you tak akan buat joke, you akan try ngorak dia ya. Even though nama dia Merdeka, Mayday, Malaysia kan. And Maria. Yes, Maria ni I nampak dia macam ada seorang pelakon dan juga penyanyi di Malaysia. Betul. Azira kan? Betul macam. Yes, I ingat dia pelakon. Tapi bukan Maria. Siapa? Dia sama dengan siapa? Azira. D-Fam. One of the D-Fam girls. Nanti lepas ni Tun boleh Google macam, oh my god. Okey. Anak I lawa. Okey. Jadi dalam banyak-banyak nama, okey, Maria yang paling simple. Nama tu cantik kan. Jadi bagaimana Maria kalau berbanding dengan adik-adik yang lain? Maria nombor berapa? Apa? You Okey, kena soalan lagi simple lah. So macam mana Maria, nama Maria tu yang paling simple untuk dalam family. Kan? So macam mana nama Maria tu? Dapat nama tu ada tak your dad share pasal Maria? Dia orang namakan saya ikut nama nenek dari Venezuela. Okey, nama kita dah tahu dah asal-usul kenapa bagi nama yang begitu unik. Nak tanya, Malaysia suka tanya pasal makan. All the time also makan. Okay. So, makanan kegemaran ahli keluarga Tun Kamalul, apa dia? Oh, itu senang. Rendang tok. Apa? Tak try. Rendang tok paling sedap. Rendang? Ya, rendang tok sedap. Okey, yang lain? Kari pap pun ada. Majority of the time dekat masa hari raya lah kita akan makan makanan Malaysia sebenarnya. Macam Luis, your favorite food, Luis? Sorry? Your My favorite food? Yeah. My favorite Malaysian food? Nasi lemak. Oh yeah. Nasi lemak. Yes. Nasi lemak with ayam rendang. I love it. Tapi kan makan satu hal. Masak tu. Ada tak orang Banyak dalam sedap. family masak? Mama saya boleh buat rendang tok. Wow. Betul. Very sedap. Iyo lo jom masak. Masak rendang. Masak rendang. Belajar dari Perak. Tapi belajar dari siapa tu? Dia belajar daripada opah saya. Opa kami, mak saya namanya Putri Noraini daripada Kuala Kangsar. Dia yang mengajar isteri saya buat rendang di rumah. Jadi Victoria belajar daripada mak saya lah.
rendang. Hebat. Tun, kalau kita tengok Tun ada mewarisi daripada Megat Travis ya, merupakan susu galur. Jadi saya tengok kat sini semangat Tun untuk rasa cinta pada negara tu luar biasa. Walaupun kahwin dengan mereka yang berada dari luar negara tetapi meletakkan jiwa yang sama untuk wife dan juga anak-anak. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak dia tak nampak berbeza. Dia nampak ini adalah rakyat Malaysia. Walaupun muka semua berbeza, kalau kat luar mesti orang ingat Mat Salleh kan Tun. Tapi bila tengok nama, orang Malaysia lah. Kan? Jadi Tun bagaimana Tun? Mungkin boleh kongsikan sikit mengenai susu galur keluarga Tun. Okey, kami ni, saya ni memang tak ada setia pada negara saya. Saya sayang negara saya. Saya sudah bekerja luar dia 25 tahun kerja luar di negara. Jadi saya rasa untuk memupuk semangat kesetiaan dan semangat sayangkan negara Malaysia. Jadi benda-benda yang saya boleh buat macam nama dan kita pergi ke hari-hari merdeka di Dataran Merdeka dan juga selalu ingatkan mereka siapakah kita. Kita ni adalah generasi yang ke-17 dan generasi yang ke-18 keturunan Megat Travis. Megat Travis adalah datuk moyang kami, bendahara pertama negeri Perak. Mereka yang kami ada aristokrat warrior blood dalam darah saya. Jadi dalam darah saya ni saya akan dalam anak-anak saya pun semua ada darah warrior aristokrat blood. Jadi mereka tahu mereka ni siapa, tetapi kita kena guide mereka lah. Kita akan guide mereka. Malaysia ni adalah negara kita. Venezuela juga. Venezuela pun negara mereka juga. Jadi mereka ada ketaat-setiaan bukan saja pada satu negara, pada dua negara. Kepada negara mereka di Venezuela, ikut mak dia, dan kepada negara kita, Malaysia. Jadi sekarang mereka dah duduk lama di Malaysia. Anak saya macam Abdul Luis, Maria, Mede, Malaysia Merdeka, jadilah bersama dengan kami sekali. Dan saya akan kata, okay, this our land, this our country, this our love. So things like namakan mereka, buat program macam ni, ada interview with newspaper, TV, online, semua tu. Itu adalah satu semangat untuk memupukkan keluarga. They say, family that plays together, stay together. Saya rasa lebih indah kalau jawapan daripada Tun Kamarul diselitkan dengan harapan. Apakah harapan Tun Kamarul dan juga keluarga Tun Kamarul terhadap masa akan datang, giving some good wishes. Memandangkan kita akan menyambut Hari Malaysia dalam 4 hari lagi. Okey, lebih baik saya bagikan anak saya Abdul first untuk memberitahu apakah harapan dia untuk Malaysia. Abdul, what is your desire about Malaysia's future? Well, now we are more united. I mean, it's a beautiful country. There is a lot of diversity. I believe that Malaysia have a really, really bright future, and there is a lot of potential. I just hope that everything, becomes much better for everybody, and we get through this pandemic. More unity in Malaysia. All right. Maria, that's what I wish. Yeah, thank you, Abdul. Maria, harapan Malaysia untuk Malaysia. Short and sweet. Short and sweet. Wait, he took all the words out of my mouth. Dia dah cakap semua dah. Memang cukup short je. Bagus, maksudnya semua. Anything, abang jalan dulu. Macam mana pula dengan Tun Mayday? Malaysia. Harapan Malaysia untuk Malaysia. Betul lah, besar harapan Malaysia untuk Malaysia. Harapan saya is that everybody gets vaccinated and betul. And everybody gets better until we are able to live like normal again and take care of the frontliners that have been struggling for the time being. So I hope that you'll get better soon. Okay. And Merdeka? Mede and Merdeka. Yeah. Mede. Malaysia, I feel like it's a very kind-hearted country, and as long as we don't lose that, we can just keep moving.
Yeah. Very good. Now, And simple, short akhir and sekali, sweet. yes, Merdeka. Merdeka. Harapan Merdeka untuk Malaysia. Harapan Merdeka untuk Malaysia. Yep. Well, Malaysia is a very progressive country, and I hope it keeps progressing into more open-minded for other people to come here, feel welcome, and that way we feel united, because one Malaysia. Yeah. So I hopefully it continues being that way Alright. and getting better from there. Okey, terima kasih Merdeka. Jadi kepada Tun Kamalul dan juga Soleh Keluarga, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita. Terus memupukkan rasa semangat cintakan negara kepada anak-anak untuk generasi-generasi akan datang. Seronok kita dapat tengok dalam satu rumah sebenarnya mereka ni. Tapi link lain-lain untuk pengetahuan semua. Downstairs. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Abdul di bawah, living room. Merdeka di hallway. Maria dan Mede berada di bilik sendiri. Malaysia di bilik sendiri. Kami di master room. Jadi di semua rumah occupied semua. Alright. Baiklah, terima kasih kepada semua. Harap kita boleh berjumpa suatu hari nanti. Boleh. Yes. Selamat Hari Malaysia Malaysia. boleh. Oh, semangat. Malaysia boleh. Thank you so much. Okey. Jadi itu dia Fiona, bila kita tengok kan dalam keluarga kita, itulah yang paling penting. Kalau ayah tu mainkan peranan yang penting, nak bagi tahu ke anak-anak kita kena cintakan negara. Walaupun kita ni aman dan damai, tapi teruskan memupuk rasa semangat tu dalam diri masing-masing. Dan juga kita kena bangga dengan negara kita, dengan khazanah negara kita, dan juga macam uniknya, macam Fiona sendiri, saya rasa cukup bangga dengan diri saya sebab saya merupakan orang Cina, tapi saya boleh cakap saya memang fasih dalam bahasa kebangsaan. Betul. Melayu. Betul. Itu memang tak boleh deny. Di dalam negara kita ada banyak lagi rakyat Malaysia yang berkaum lain, tapi boleh berbahasa kaum lain. Tak percaya? Jom kita saksikan video ini. Malaysia sememangnya terkenal dengan sebuah negara yang berbilang bangsa dan sudah semestinya negara kita terdapat kepelbagaian bahasa seperti bahasa Melayu, Cina, Tamil dan banyak lagi. Jadi, ini antara keunikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Aunty, ci banana. Apa? Tengok mau. Apa? Tengok makcik ni, sembang apa ya tu? Rasa nak tahu pula. Video yang mendapat tontonan lebih daripada 500,000 ini telah dimuat naik oleh pemilik akaun TikTok Maya Rahim. Menerusi rakaman ini, ibunya kelihatan santai berborak menggunakan bahasa Cantonese bersama rakannya yang berbangsa Cina. Bukan itu saja, ibunya juga fasih berbahasa Tamil. Powerlah makcik. Tapi itulah, membawa apa ya tu makcik? Lahatlah. Hingga orang Malaysia nak. Nama tamat. Jincaca di mana? Bertugas di bahagian kaunter bukan perkara yang mudah, tetapi satu kelebihan buat Nur Syafiqah Azman yang fasih berbahasa Mandarin. Video yang tular ini menunjukkan bagaimana Syafiqah membantu dua pelajar Cina yang tidak tahu langsung berbahasa lain ketika berurusan. Menariknya, dapat dilihat wajah kelegaan daripada pelajar Cina itu. Jangan sampai jatuh hati, nanti jadi tajuk drama pula. Akak JPJ, I love you. 保险是还好。你owner lebih. Sini bayang orang Tamil pes terima. Ya, Mak. Video perkongsian Kartik Suresh ini yang mendapat lebih 500,000 tontonan telah mencuit hati para netizen yang melayarinya. Berjiran dengan sebuah keluarga Cina, jejaka ini sempat merakam perbualannya dengan anak Cina ini. Bukan itu sahaja, keakraban mereka berdua seperti ayah dan anak. Menerusi perbualan tersebut, dapat dilihat kanak-kanak Cina itu cuba mempelajari bahasa Tamil. Lahai, comel je. Gadi சுத்தம் பண்ண வேணாம். Amboi akak, perbual apa tu? Minta diskaun ke? Video perkongsian daripada laman YouTube Nur Muhammad menunjukkan seorang pelanggan membeli barangan keperluan di sebuah kedai runcit berbangsa India. Menariknya, suri rumah ini fasih bertutur dalam bahasa Tamil. Sampai dapat diskaun lah gara-gara lancar cakap Tamil. Salutlah dengan kakak. Buat sesiapa yang dapat menguasai lebih daripada satu bahasa, sememangnya bonus buat dirinya. Mana tidaknya, kita senang tahu nak belajar bahasa lain selain bahasa ibunda kita. Jadi, hargai dan hormatilah bahasa ini. Kita semua keluarga Malaysia.
keluarga Malaysia ni. Saya rasa kita kena tengok balik kepada mak-mak kita terdahulu, ayah-ayah kita dulu, macam mana diorang boleh bahasa Tamil bagus, Mandarin boleh kan, macam makcik kita tadi tu. Mungkin kita boleh terapkan pada anak-anak kita, dan saya yakin sekarang ni generasi baru pun kalau anda tengok memang semua dah ambil kelas macam-macam dah. Jadi benda tu yang bagus, sebab kita nak tengok inilah dia keluarga Malaysia. Bagaimana dialek di Sabah dan juga Sarawak boleh kita sama-sama pelajari. Lagi luar biasa. Okey, Jap, Muaz, Fiona nak tanya satu soalan. Muaz suka main game tak? Saya suka tengok. Oh, tengok je. Tapi sesuai lah ni. Sebab apa? Bagi peminat-peminat game Mobile Legends, ini berita baik Fiona nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, permainan game terkenal Mobile Legends Bang Bang kini berada di kaca TV anda. Siri animasi ini mengisahkan tentang keadaan huru-hara yang telah tercetus apabila sebutir batu azimat yang telah pun dicuri. Mampukah wira-wira ini bekerjasama untuk mendapatkan kembali batu azimat tersebut? Jika anda nak tahu, saksikan Legends of Dawn, The Sacred Stone mulai 5 September setiap Ahad 6 petang di Banana TV 9. Oh, itu anak-anak kita memang tahu sangatlah ni. Jadi untuk mereka juga tengok TV, main game, tapi kena balance juga. Kena pergi kelas PDPR tu, jangan ponteng-ponteng, okey? Jangan tak datang, jangan tertidur, right? Dan seterusnya kita nak beralih pula bersama dengan sahabat kita yang mana akan berkongsikan mengenai keunikan Malaysia yang berada di Miri, Sarawak. Kita ada Terry Justin. Hello Terry. Pagi Fiona, Muaz. Pagi. Pagi. Okey. Terry, tadi sebenarnya kan di awal pagi Muaz ada try nak belajar bahasa Sarawak. Kan. Mungkin Terry boleh betulkan. Cuba Muaz cakap sikit. Saya dah lupa dah tadi tau. Yang saya paling ingat selalu saya cakap untuk Sarawak ni, Sik Cayaka. Betul tak Terry? Sik Cayaka? Sik Cayaka. Tak percaya kan? Tak percaya. Sik Cayaka? Sik Cayaka. Tak percaya? Macam mana jawab dia? Sik percaya. Sik percaya. Sik percaya. Sik percaya. Susah juga. Okey, kita nak kenalkan Terry Justin merupakan seorang pensyarah kepada anda semua yang sedang menyaksikan ni. Okey, kita nak tanyalah sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga budaya dan sebagai seorang berketurunan Iban. Okey, apakah keunikan kaum Iban? Kongsikan bersama kami. Kalau kaum Iban, satu aspek yang unik bagi kaum Iban adalah adat berjalai. Kalau diterjemahkan, berjalai bermakna berjalan. Ini adalah adat turun-temurun kaum Iban. So, kalau masa dulu yang menjalankan adat ni adalah orang lelaki. So, kalau kita lihat pada masa dulu, banyak lelaki Iban yang menjadi askar, jadi polis. Sebab ini cara mereka untuk berjalai, untuk mengembara, untuk mendapat ilmu. Tapi sekarang, adat berjalai ni, dia berubah sedikit. Sebab bukan lelaki saja yang berjalai, tapi kaum perempuan Iban juga yang berjalai. So, kalau kita lihat, di mana-mana saja, especially dalam oil and gas industry kan, banyak lelaki Iban yang menyertai oil and gas industry yang kita boleh bertemu dengan Iban di mana-mana saja. Kalau ada oil and gas industry. And kalau di KL pun banyak juga kaum Iban yang mencari nafkah, mencari pengalaman, mencari kerja. So ini adalah sebahagian daripada adat berjalai. Inilah yang unik bagi saya. Ia tidak bermakna adat bertelun, okey, tapi juga adat yang intangible yang kita tidak dapat lihat. Betul. Jadi kalau kita tengok juga selain daripada tu Terry, mungkin ada do and don'ts lah untuk kita nak mengenali ataupun nak mengenal dengan lebih lanjut mengenai masyarakat kaum Iban ini. Kadang-kadang kita tahu ni kawan kita dia merupakan masyarakat kaum Iban. Tapi kita tak tahu do and don'ts, kita tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kadang-kadang kita ni terlepas cakap lepas tu alamak, sorry lah kita tak tahu. Jadi mungkin secara ringkasnya Terry boleh kongsikan bersama dengan kita. Do's and don'ts. Mungkin kalau nak bercakap tu kadang-kadang kita terlepas cakap ke, jangan sentuh isu ni ke. Mungkin Terry? Saya rasa sebagai satu kaum di Asia ada banyak yang sama across all adat dan
kepercayaan. So seperti kalau kita nak bercakap dengan orang yang lebih senior daripada kita tak boleh panggil dengan first name. Menyentuh kepala jangan. Kalau kita nak lalu di depan orang, sila buat. I think lebih kurang macam adat Melayu juga. Okey. Kalau kita tengok kan, sekarang Terry tengah buat research mengenai Dayak, kaum Dayak yang urban juga dan juga dengan tattoo industry. Jadi mungkin boleh Terry kongsikan bersama kami di sini mengenai sebab mungkin tattoo industry ni dekat Sarawak, dekat Sarawak it's common. Betul. Untuk kaum Sarawak. So boleh kongsikan bersama dengan kami mengenai tersebut? Boleh. Saya tengah menjalankan kajian tentang tattooing, adat tattoo tapi di setting urban. Sebab kebanyakan study, research yang dibuat orang barat, dia fokus dengan aspek adat tattooing ni dia akan luput tak lama lagi, akan hilang. Tetapi kita ada urban yang Dayak yang masih bangga dengan adat tattooing. So kenapa kita tak fokus dengan yang orang muda macam ni? And then kita ada juga orang Dayak yang muda yang masuk dalam bidang commercial tattooing. So kenapa kita tak study aspek yang macam ni? Kenapa kita harus ikut fokus dari barat yang mengatakan adat kita makin lupus akan hilang? Ini adalah Orientalism. Ini persepsi salah. Sebab banyak orang muda Dayak yang sekarang ni dia orang bangga dengan adat tattooing. Sebab itu identiti mereka sebagai Iban Dayak atau Dayak. Sebenarnya saya setuju lah. Saya memang pernah nampak juga orang, saya tak pasti orang Dayak ke apa, tapi masih lagi ada tattoo yang mengenakan ciri-ciri tradisional sebegitu. Jadi setuju dengan apa yang Terry cakap. Tapi nak tanya juga macam mana pula dengan tradisi tinggal dalam rumah panjang? Betul. Adakah masih lagi mempraktikkan benda tersebut dengan secara luasnya dan ataupun tidak? Bagaimana pula dengan untuk new age ni yang muda-muda, adakah mereka masih lagi duduk di sana ataupun mereka keluar untuk terus explore benda-benda yang ada? Budaya hidup di dalam rumah panjang masih kekal. Kepada yang merantau keluar negeri, keluar negara, mereka akan memastikan sekurang-kurangnya sekali setahun, especially masa gawai, mereka akan balik ke rumah panjang mereka. Sebab dari persepsi saya, kalau anda linkage hubungan antara rumah panjang dan anda tidak akan putus. So, rumah panjang tu bukan saja kampung, itulah keluarga, itulah tanah adat kamu. So you have to go back. Kamu mesti cuba sedaya upaya balik setahun sekali. Tapi disebabkan macam kita dah lebih 2 tahun dah, betul, COVID-19 pandemic, so kebanyakan kaum Iban, kaum Dayak yang lain tidak dapat balik semasa gawai. So ini yang menjadikan. Tapi adat tu masih kekal dan tidak akan luput. Baik, Terry, mungkin kalau ada yang nak mungkin bertanyakan pendapat ataupun berkongsi idea, ada Facebook atau Instagram yang boleh mereka pergi pada Terry? Facebook ada dengan nama saya, Terry Justin Dead. Alright. Ya, yang itu. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih Terry sebab sudi bersama kami kongsi begitu banyak info. Betul. Terima kasih Terry. Satu ilmu pengetahuan yang harus kita mempelajarinya. Sebab kalau kita betul-betul keluarga Malaysia, kita kena tahu semua perkara supaya kita ada. Yang perkara pertama, menghormati antara satu sama lain. Dan kejap lagi kita akan kembali semula untuk terus bersama dengan anda. Kita berbicara mengenai keunikan Malaysia. Kekal bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Jumpa lagi. Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia.
Selamat Hari Malaysia. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Bersamalah kita menjaga keamanan dan keharmonian negara kita. Selamat Hari Malaysia. Kita keluarga Malaysia. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Hari ini kita bersemangat sebenarnya. Setiap hari kita semangat. Tapi dalam kita menghargai apa yang ada di negara kita Malaysia ni kan. Tahniah kepada semua dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Sedikit sebanyak memang mengukuhkan lagi rasa semangat cintakan negara. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun menyaksikan program amal COVID #BaikSemula yang berlangsung selama 24 jam pada Sabtu lepas 4 September. Dan anda boleh saksikan semula persembahan daripada lebih 43 artis di YouTube Hot TV dan boleh terus hulurkan sumbangan anda menerusi tabung kemanusiaan Mida Prima NSTP di nombor akaun Maybank 514105323170. Jadi terima kasih untuk anda boleh saksikan banyak kali video di sana dan boleh terus sumbangkan kepada frontliner kita. Terima kasih kepada anda semua. Itu yang kita mahukan. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Artis membuat persembahan dan ada orang yang tengok kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, terima kasih kepada anda yang telah pun menghulurkan sumbangan. Okey, kalau kita tengok kan tadi kita bawakan Terry daripada Sarawak. Tapi kita tak sempat nak tanya pasal baju. Untuk pengetahuan anda, baju-baju kaum-kaum yang ada di Sabah dan juga Sarawak memainkan satu peranan yang cukup penting untuk identiti mereka. Dan untuk kita mengetahui lebih banyak mengenai topik tersebut, kita sekarang ni bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa di atas talian. Kita ada Beverly bersama dengan kita. Hello, selamat pagi Beverly. Ya, selamat pagi. Selamat pagi yang berada di Penampang, Sabah. Okey. Kali ni Fiona nak try. Nak try cakap Sabah apa? Boleh bah kalau kau. Boleh bah. Boleh. Itu je saya boleh cakap. Okey. Jadi kali ni boleh belajar. Kalau kita bersama dengan Beverly kan, kalau kita tengok baju yang dipakai pun memang unik. Jadi baju yang nak dipakai ni pun kena betul-betul. Kalau salah pakai nanti orang di Sabah dan juga di Sarawak pastinya lebih arif mengenai pakaian mereka. Jadi kita akan kongsikan mengenai keunikan baju Kadazan Dusun. Ini antara satu saya rasa simbolik yang harus kita lihat juga. Jadi mungkin Beverly boleh kongsikan bersama dengan kita antara baju asas yang selalu dipakai oleh masyarakat di sana. Okey, sebab kita ni di Sabah ni kita terdiri daripada pelbagai etnik. Lebih daripada 52 etnik. Jadi kalau kita mau detect satu-satu kan, kalau orang Sabah kan dia boleh detect satu-satu. Tapi kalau macam yang public, orang umum, dia ada sedikit macam susah mau detect lah sebab kita kan banyak betul kan. Semuanya macam sama saja. Semuanya sama tapi sebenarnya dia ikut etnik. Itu yang beza dia. Jadi soalnya kalau baju tradisi yang common yang selalu kita nampak itu macam baju Kadazan dari daerah Penampang. Itu kita boleh lihatlah yang selalu pakai baju warna hitam yang lengan, bukan lengan macam singlet tu tapi hitam dengan ada skirt yang panjang tu, itu Kadazan. Itu kita boleh nampak untuk suku etnik Kadazan. Dan yang lain itu adalah dusun dan juga murut. Kalau murut punya baju itu paling banyak manik lah itu. Kalau kamu nampak dari atas sampai bawah tu manik, okey itu murut. Okey ini baju ini baju ros. Ini baju dusun Tindal dari Blut. Yang ini adalah Lundayo dari sebelah Spitang. Ini adalah murut. Ini murut Tahol ataupun Tagol. Dan ini adalah Kadazan. Ya, Kadazan daerah Penampang. Cantiknya. Okey, kalau kita tengok macam tadi Muaz ada cakap juga Beverly sedang pakai juga baju tradisional. Yang tu apa? Boleh ini yang kongsikan. saya pakai sekarang ni adalah baju tradisi untuk suku etnik Tatana dari Kuala Penyu. Dari Kuala Memang cantik lah kan baju-bajunya. Jadi kalau kita tengok selain daripada mungkin baju yang menjadi identiti kepada mereka yang berada di sana,
Dan bagaimana dari segi dialek-dialek yang ada ni ataupun bahasa-bahasa ni, kadang-kadang kita kalau sekali dengar ini Kadazan ke ini Murut ke, kita pun tak tahu. Mungkin boleh kongsikan. Beverly. Dari segi bahasa itu kita memang berlainan mengikut daerah dan juga dia mengikut etnik lah. Jadi etnik kita ni dia ada sub etnik dia. Betul. Contoh dia dusun tu kita ada dusun Hijau, dusun Tatana. Lepas tu kita ada dusun yang lain, dusun daerah Tambunan itu lain lagi. Dusun dari daerah Kota Marudu tu lain lagi, Kimaragang, lain-lain. Jadi kalau Kadazan itu soalnya di daerah Penampang itu mereka ada dialek sendiri. Jadi diorang punya peranan itu some dia punya perkataan itu ada huruf V, ada huruf Z begitu. Dan kalau yang dusun punya tu mostly kita cakap itu bahasa yang Kadazan dusun lah, kita boleh mengerti begitu. Kalau Murut punya bahasa itu dia ada jauh sikit dari yang lain lah begitu. Contoh dia kalau air itu kita sudah panggil dia timug. Jadi dia ada jauh beza begitu. Dia lebih jadi setiap etnik tu dia ada samut dia tu adalah huruf yang dorang akan mainkan dalam perkataan itu. Kalau mau cakap pasal dusun pasal dia punya bahasa tu memang banyak, dari Kadazan, dari dusun dia, dari Murut dia, dari Lundayo dia, dari orang sungai dia. Orang sungai, betul. Tapi macam Beverly, kalau dengar semua tu awak faham? Adakah awak faham kalau dengar dia orang cakap? Kalau macam saya ni, kalau dari aspek dusun Tatana saya boleh faham sebab itu bahasa saya kan. Kalau macam Murut itu pun saya boleh faham sebab sebelah bapa itu Murut. Kalau bahasa yang lain itu memang kita akan belajar begitu. Bukan dusun yang lain saya pun yang di mana ni ya? Sama belajar kan. Jadi kita dalam proses belajar tu kan, okey kita belajar. So kita orang Sabah kan, so mesti pandai begitu. Tidak keseluruhan tapi at least kita tahu begitu. Betul. Sama lah macam kita di sini. Macam tadi Muaz dengan Fiona ada kesukaran sedikit untuk faham dialek Kelantan semua kan. Jadi semua the keyword is just belajar kan. Betul tak? Tapi tadi kita tahu Beverly merupakan keturunan Kadazan. Kadazan dusun. Murut dengan dusun Tatana. Dia banyak mix tau. Banyak ni. Jadi mungkin Beverly boleh kongsikan bersama dengan kami di sini apakah uniknya etnik Beverly sendiri. Okey, dari segi etnik saya itu seperti Murut itu kita discuss pasal baju tradisi dia lah. Mostly kalau di Sabah itu baju tradisi dia tu ada cerita dia. Sebab kami punya kami punya nenek itu dia orang mengambilkan motif-motif itu dimasukkan di dalam baju ataupun dia punya aksesori begitu Jadi itu adalah cerita dia orang, sama ada cerita mengenai kehidupan mereka ataupun cerita dia orang punya kepercayaan dari spiritual. Kita bilang spiritual itu ada. Jadi kita kalau macam yang Murut punya itu mereka akan ambil motif bunga-bunga masukkan di dalam baju begitu. Jadi itu yang kita nampakkan, wah cantik, banyaknya corak. Tapi itu corak bunga, ada juga corak haiwan begitu. Jadi itu adalah untuk part bagi Murut lah. Kalau dusun Tatana itu juga dia punya baju juga memainkan peranan penting. Kita punya warna baju tu kan warna hitam, warna merah. Dominant color lah orang bilang, dan kuning itu memang dia ada cerita dia dari segi etnik itu sendiri. Begitu. Banyaknya. Tak, saya memang kalau orang Sabah kalau cakap saya suka sebab kalau dia cakap laju tu saya seronok dengar dia cakap kan. Seronok je kita dengar kan. Jadi kalau ada nak berkenalan ataupun mungkin nak bertanyakan mengenai klinik-klinikan yang ada ni, Instagram ataupun Facebook daripada Beverly sendiri. Ya boleh. Kalau dari segi Instagram boleh di sini. Sini banyaklah craft-craft ni. Sebab saya ada dari craft carpet begitu. Sebab saya suka kumpul craftan and then letak di sana. Sebab satu hari nanti craft ni ataupun kita punya baju-baju manik-manik kita ni, diorang kan ini ada cerita dia. Jadi nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang itu yang akan diwarisi untuk
generasi yang akan datang. Kita bilang satu dokumentasi lah begitu kan. Sebab kalau kita record, kita dokumentasi, itu adalah satu sistem yang panjang. Kita memerlukan itu sistem begitu untuk meneruskan. Bagus. Yeay. Baiklah. Terima kasih Beverly kerana berkongsikan begitu banyak info-info yang begitu berharga kepada kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Sampaikan salam-salam sama-sama. teman-teman di Sabah. Rindu mau ke sana. Boleh. Kita juga ni. Okey. Jadi untuk anda, itu dia kita bawakan antara keunikan yang ada di Sabah. Dan saya yakinlah kalau Sabah dan Sarawak ni kita lama tak boleh pergi. Oleh kerana dalam keadaan sebegini. Tapi kita bawakan kerinduan itu kepada anda. Dan jom kita nak kongsikan mengenai keunikan Malaysia. Tadi kita rasa banyak dah kita kongsi. Ada lagi ya? Ada. Yang ini dia lain sikit. Yang ini daripada mereka yang ada di luar. Luar negara yang memang obses dengan Malaysia. Jom kita saksikan video. Budaya rencam dan makanan yang pelbagai merupakan salah satu faktor menjadikan Malaysia sebuah negara yang sangat seronok untuk diduduki. Bukan itu sahaja, keunikan negara kita turut dikongsi oleh warga asing yang melancong atau menetap di Malaysia dengan cara memuat naik video di laman sosial seperti YouTube. Yang pertama ialah Teh Tarik Oppa. Dengan namanya sahaja sudah tahu, YouTuber ini berasal dari Korea Selatan. Ramai yang kagum dengan pemuda ini kerana fasih berbahasa Melayu. Yang menarik tentang Malaysia, saya fikir yang paling menarik di Malaysia ialah bermain dengan kawan-kawanku di Mamak. Di Mamak bersama minum teh ais. Ini yang saya paling suka dan saya fikir paling menarik di Malaysia. Kalau nak tahu, Chang Min merupakan bekas pelajar jurusan Bahasa Melayu di Universiti Malaya selama 1 semester. Di saluran YouTube Teh Tarik Oppa banyak berkongsi video mengenai kehidupannya semasa di Malaysia serta video reaksi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis tempatan. 이렇게 뮤직비디오에 전통적 나오는 거 되게 유니크한 것 같아요. Seterusnya ialah Aki from Japan. Pemuda ini mula menetap di Malaysia pada tahun 2018 dan pernah menggalas tugas sebagai guru bahasa Inggeris di sebuah institut pendidikan di ibu negara. Itadakimasu. Selain itu, Aki juga banyak memuat naik video percutiannya di dalam Malaysia. Hasil video yang cantik dan mempesona membuatkan saluran YouTube-nya kini sudah mencecah sehingga 113,000 pengikut. YouTuber yang terakhir adalah pasangan dari Jepun, Ai dan Yusuke Nishida. Ai yang lebih mesra dikenali sebagai Ai Chang bersama suaminya sering berkongsi mengenai keunikan makanan yang terdapat di Malaysia. Pasangan suami isteri yang kini menetap di Hong Kong itu sangat menggemari masakan dan makanan Malaysia. Terima kasih. Mereka juga sering membuat kuih-muih tradisional seperti tepung pelita dan onde-onde. Keletah pasangan ini sangat mencuit hati sehingga telah menarik lebih daripada 200,000 pengikut di saluran YouTube mereka. Terbukti, Malaysia negara yang penuh warna-warni dan harmoni. Sayangi negara kita. Bila tengok apa yang diorang ada lihat di negara kita ni, luar biasa lah. Betul. Okey, Muaz, saya kena duduk baik-baik ni. Sebab apa? Kejap lagi ada tetamu istimewa. Oh, wow. Macam tu. Ini macam model antarabangsa, alright? Kami akan bawakan untuk anda di Borak Kopitiam. Jangan ke mana-mana. Macam ni. Alright. Malaysia, ku pertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga perpaduan dan kesejahteraan terjalin selamanya. Malaysiaku.
semuanya. Malaysia sentiasa di hati. Di mata dunia luar biasa. Kita kena macam ni kan? Awak daripada tadi macam nak jadi Miss Universe je saya tengok. Tak, kalau gelap macam tu pun nanti orang kata fake tau. Tak, satu lagi tak cukup tinggi lah. Kalau nak Miss Universe ni dia kena tinggi. Tapi awak bukan tak lawa, awak lawa. Okey, nasib tapi baik. tak cukup tinggi. Ya? Wah, nampak? Dia kena berbudi bahasa tu. Kita nak kena cakap tu kan. Dimaafkan. Sebab kadang-kadang Miss Universe ni memang dia kecantikan ni kan universal. Ada orang kata ni cantik, ni tak cantik dan sebagainya. Tapi syarat utamanya kena tinggi. Tapi betul ke tak? Tak bolehlah percaya kalau Muaz je yang cakap. Kita kena ada mereka wakil daripada Miss Universe ni untuk bagi tahu. Betul nak bawa hari ni? Bawa, cuba bawa. Okey, you bawa nak tengok. Saya bawa. Cabar saya. Kita dah ada di talian, iaitu kita ada Miss Universe 2020 Francesca Luhong James. Hai. Salah lah, saya tak boleh lambai macam ni. Kena lambai slow-slow macam ni. Betul ke? Betul ke? Betul ke Francesca? Kalau kita tengok semua Miss Universe dia akan macam tu je. Dia tak boleh kena ada attitude Zid? Yes, kena ada kelasnya tersendiri. Okey. Dengar cerita Francesca ni pelajar daripada UiTM, betul ke? Ya, pelajar UiTM Belendu Melaka. You ambil course apa? So sebenarnya Fran ni ambil course degree, tapi Fran is the first batch buat public relations degree dekat UiTM Belendu. Oh, Meskom. Meskom. My junior lah, I ambil broadcasting. Ya? Oh, ya. Yeah. Tapi sebab tu you tengok Meskom ni nampak Miss Universe, ya? Nampak model part time. Okey, kita nak sebenarnya nak sembang lah dengan Francesca sebab ini boleh cakap satu negara bangga dengan pencapaian Francesca. Betul. Merupakan wanita etnik pertama yang dinobatkan dengan gelaran Miss Universe. Jadi mungkin Francesca boleh kongsikan bersama dengan kami di sini perasaan Francesca ketika itu macam mana? So masa Francesca dekat US, so the competition was in US dekat Florida kan, and merasa macam tak percaya kan dah sampai dekat US, and it's so different. Sebab kan we travel masa COVID, so dia macam lain sikit lah, but it's very nice to actually see Malaysia sash bila diorang bagi dekat front, and then I realised that it's such a huge responsibility that front just represent Malaysia. So I realised that front juga represent all the ethnic both basically Sarawak dan juga Sabah. Sebab ni pun kali pertama kan wanita Bumi Putra dari Borneo yang menang Miss Universe. Betul. Jadi bagaimana masa mula-mula awak ialah dinobatkan dan terpilih untuk ke sana? Bagaimana dari perasaan? Bayangkan ramai yang ada, awak adalah seorang yang terpilih. Agaknya apa yang diberitahu oleh juri, keunikan yang ada pada awak, Francesca? Saya rasa sebab because there were 3 of us yang dari Borneo, so saya dengan there's another 2 Sabahan lady who joined Miss Universe Malaysia. Tapi saya rasa sebab maybe I just feel that all of the girls are all beautiful, and talented. Tapi yang mungkin lah yang buat Fran ni macam berbeza sikit mungkin sebab I am like pure native kan, so I have sort of like a lot of stories to share as well. Sebab coming from background yang both parents dari culture yang berbeza. Jadi mak Fran ni is Iban lady and my dad is orang Ibu Kayat Kenyang. So I have a lot of stories to share. Lepas tu, from family yang ada history of rumah panjang, cultures and ethnicity. So dia macam very interesting lah. And also the best part is that I get to empower women more, especially yang the ethnic community. Sebab tak ramai wanita dari my background
yang macam rasa that do we have a chance to Miss Universe, macam competition yang agak besar. Jadi it's such a privilege to actually win the competition, and it kind of macam buka peluang untuk ramai wanita dekat luar sana bahawa kalau rezeki tu memang untuk you and you work hard for it. Yes. Macam tu. Betul. Rezeki tak ke mana. Betul. Macam tadi Francisca ada kongsikan cakap macam you got a lot of stories untuk kongsikan mengenai your background. Kan apa kata Francisca kongsikan bersama dengan kami di sini pula mengenai keunikan etnik Kayan Kenya dan juga Iban. So my background is that Ibu Fran adalah dari keturunan Dayak, which is the Sea Dayak ataupun lebih dikenali sebagai Iban. So the Dayak community kita ada the land and also the Sea Dayak. So the land Dayak is Bidayuh and then the Sea Dayak is the Iban. And then my dad is orang Ulu. So orang Ulu ni dia ada banyak ethnicity like dekat dalam. So you have like the Kayan, the Kenyah, Kelabit, dan Bawang. So my dad is considered like sort of the majority in the orang Ulu punya group, the Kayan Kenyah. So macam kalau orang tanya Fran, like can you introduce yourself, what's your ethnicity or your background, so it's so easy, a bit like easy for me to describe. Sebab kalau Iban I would say, have you heard of the Rentap history, or like sort of like that, and they're like yeah. So I would just like connect it to that. And then my dad, his background is more towards culture and women who like dance with the like with grace and like the eagle, and his longhouse is considered as the longest longhouse in Malaysia. Wow. Yeah, it is the 101 doors. It's called Rumah Belur in Bintulu area. So kalau orang tanya Fran about my background, this is the things that I share. Betul. And yeah, that kind of make people fascinated about it. Fran, adakah awak dibesarkan di Rumah Panjang juga, Fran? Fran Ya, Fran. Dia terus dia macam tu kan? Okay. Adakah awak dibesarkan di sana juga? Tidak, no. But my dad is, he was raised in a longhouse. Okay. Tapi him and my mom, they were the first generation yang actually pindah dari Rumah Panjang pergi move to the city sebab diorang bekerja dekat. My mom, my dad met KL sebab masa tu bapa saya dia student. Lepas tu my mom, she was a cabin crew. So basically they live in the city tapi they were raised in kampung lah. Kalau tak keberatan, mungkin kita boleh minta Francisca untuk kongsikan harapan you terhadap generasi akan datang. Sebab kita tahu ada ramai anak-anak muda, tak kisahlah kaum apa, etnik apa pun, yang sekarang ni makin lama makin melupakan budaya dan adat masing-masing. Harapan Francisca? Harapan Francisca is, I would say, number one is that I want people to understand. Saya nak how to say, uplift the community dekat Malaysia, bukan saja di Sarawak Sabah tapi juga di like the whole Malaysia. And that is the reason why Fran dulu buat project dengan Ministry of Tourism to promote, because I have a history and stories to share about my culture and identity. Tapi we never really heard stories, jarang kita dengar cerita pasal culture dekat Semenanjung. Jadi sebab tu masa before Miss Universe, I did a project Miss Universe Malaysia and the Tourism Malaysia, where we actually went to Kelantan to promote the identity and culture yang ada dekat Malaysia. Sebab it's very interesting kalau you go back, and I want people to understand that we need to appreciate the culture, because that built our character, and that makes us who we are. Like we have an identity and kita jarang share it to the world. So itu antara harapan Fran. And then the second is that
I advocate for women empowerment. Okay. I have my own page called Women Rise, and right now it's a bit like very quiet. Tapi my hope is to uplift and become the instrument for women in Borneo, that I want to be the face of, uplifting the community, and I want them to understand that they have equal opportunity untuk grow in Malaysia. Baik. Terima kasih Francisca sebab kita kesuntukan masa, tapi kita harapkan anda terus menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang memberikan semangat kepada mereka berada di luar sana. Jangan lupa untuk follow IG Francisca, ini dia. Okey, kalau anda nak tengok bagaimana apa yang dilakukan, ialah bergerak sebagai Miss Universe ni bukan mudah, bukan cantik-cantik saja, tapi membawa satu harapan untuk bersama-sama membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih Francisca, kita jumpa lagi. Dan untuk anda semua, sekali lagi kami di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Ayo Malaysia, teruskan kekal semangat, rasakan, cintakan negara dan bersatu untuk melawan pandemik ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Alright, jaga diri, stay safe. Saat kita jauh dan sendiri, hanya sementara, we stand together.